Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak 23. Ya, kita sudah mendengar perkabaran-perkabaran tentang raja-raja dan anak Yosea. Dan adakah harapan lagi? Adakah harapan lagi dalam hidup kita kalau kita dalam kesengsaraan dan penderitaan? Ya, mari kita mendengar ayat Tuhan. Harapan untuk masa depan. Alangkah dahsyatnya hukuman Tuhan terhadap para penguasa yang membinasakan dan mencerai-beraikan umatnya. Inilah yang difirmankan Tuhan Allah Israel tentang para penguasa yang seharusnya menjaga umatnya. Kamu tidak menjaga umat aku. Sebaliknya, kamu mencerai-beraikan dan mengusir mereka. Sekarang aku akan menghukum kamu kerana kejahatan kamu. Aku akan mengumpulkan umat aku yang lain dari negeri-negeri tempat aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka akan mempunyai banyak keturunan dan mereka akan bertambah banyak. Aku akan melantik penguasa untuk menjaga mereka. Umat aku tidak akan takut dan tidak akan gentah lagi. Aku tidak akan menghukum mereka lagi. Aku Tuhan telah berfirman. Tuhan berfirman, masanya akan tiba apabila aku melantik seorang raja yang adil daripada keturunan Raja Daud itu. Keturunan Raja Daud itu akan memerintah dengan bijaksana dan melakukan apa yang adil dan benar di seluruh negeri. Apabila dia menjadi raja, orang Yahuda akan selamat dan orang Israel akan hidup dengan damai. Raja itu akan disebut Tuhan penyelamat kita. Masanya akan tiba apabila orang tidak lagi bersumpah demi aku, Allah yang hidup, yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi mereka akan bersumpah demi aku, Allah yang hidup, yang membawa umat Israel keluar daripada sebuah negeri di utara dan dari semua negeri lain tempat. Aku mencerai-beraikan mereka. Kemudian mereka akan tinggal di tanah air mereka sendiri. Perkabaran Yeremia tentang nabi-nabi. Ayat 9. Hati aku hancur dan aku gementar. Tuhan dan firman-Nya yang suci menjadikan aku seperti orang mabuk, orang yang minum terlalu banyak wain. Negeri penuh dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hidup mereka jahat dan mereka menyalahgunakan kuasa. Rumput di padang menjadi kering dan seluruh negeri berkabung kerana dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berfirman, nabi dan imam tidak mahu taat kepada aku. Aku dapati mereka berbuat jahat bahkan di rumah aku. Oleh itu, jalan yang dilalui mereka akan licin dan gelap. Aku akan menyebabkan mereka tersandung dan jatuh. Aku akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Apabila masanya tiba untuk menghukum mereka, aku Tuhan telah berfirman. Aku telah nampak dosa nabi-nabi Samaria. Mereka berucap demi nama Baal dan menyesatkan umat aku Israel. Tetapi di Yerusalem,
Aku nampak nabi-nabi melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Mereka berdusta dan berzina serta menyokong orang yang berbuat jahat sehingga tiada seorang pun mahu bertaubat. Bagi aku, mereka semua jahat seperti penduduk Sodom dan Gomora. Ya, sesungguhnya kita dengar apa terjadi kepada Sodom dan Gomora. Sekarang Tuhan berkata, bagi aku, mereka semua jahat seperti penduduk Sodom dan Gomora. Ya, sangat ngeri dan dahsyat. Ya, mari kita bersambung ayat 15. Inilah firman Tuhan yang Maha Kuasa tentang nabi-nabi di Yerusalem. Aku akan memberi mereka tanaman pahit sebagai makanan dan racun sebagai minuman, kerana mereka menyebabkan orang di seluruh negeri tidak mentaati aku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada penduduk Yerusalem, jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang sentiasa memberikan harapan kosong belaka. Mereka hanya menyampaikan hayalan sendiri dan bukan perkabaran daripada aku. Mereka selalu berkata kepada orang yang tidak mahu mendengarkan firman aku, kamu akan selamat. Mereka berkata kepada setiap orang yang degil, kamu tidak akan ditimpa bencana. Aku berkata, tiada seorang pun daripada nabi-nabi itu mengetahui apa yang terkandung dalam fikiran Tuhan. Tiada seorang pun antara mereka yang pernah mendengar dan memahami rancangannya. Tiada juga yang memperhatikan atau mengendahkan firman-Nya. Kemukaan Tuhan bagaikan angin ribut yang mengamuk dan melanda orang jahat. Kemukaan Tuhan tidak akan reda sebelum semua rancangannya dilaksanakan. Pada kemudian hari, umat Tuhan akan memahami hal itu dengan jelas. Ayat 21, Tuhan berfirman, aku tidak mengutus nabi-nabi itu, namun mereka pergi juga. Aku tidak memberikan perkabaran kepada mereka, namun mereka berkata-kata demi nama aku. Seandainya mereka tahu apa yang terkandung dalam fikiran aku, tentu mereka akan mengisytiharkan perkabaran aku kepada umat aku. Dengan demikian, umat aku akan berhenti melakukan dosa dan perbuatan yang jahat. Aku ini Allah yang hadir di mana-mana dan bukan Allah yang hadir di satu tempat sahaja. Tiada seorang pun dapat menyembunyikan diri daripada pandangan aku, kerana aku hadir di mana-mana, di syurga dan di bumi. Aku tahu semua yang dikatakan oleh nabi-nabi itu. Demi nama aku mereka berdusta, bahawa perkabaran aku telah diterima mereka melalui mimpi. Sampai bilakah nabi-nabi itu akan menyesatkan umat aku dengan dusta yang dibuat mereka sendiri? Mereka berfikir bahawa mimpi-mimpi yang diceritakan mereka itu akan menyebabkan umat aku melupakan aku sebagaimana nenek moyang mereka melupakan aku, lalu menyembah Baal. Nabi yang bermimpi seharusnya berkata, itu hanya mimpi. Tetapi nabi yang menerima perkabaran daripada aku haruslah menyampaikan perkabaran itu dengan setia. Apalah jerami jika dibandingkan dengan gandum? Firman aku bagaikan api dan bagaikan tungkul yang menghancurkan batu. Ini ayat 29.
Firman aku bagaikan api dan bagaikan tungkul yang menghancurkan batu. Aku melawan nabi-nabi yang menyampaikan perkabaran daripada sesama mereka, lalu mengatakan bahawa perkabaran itu daripada aku. Aku juga melawan nabi-nabi yang menyampaikan kata-kata sendiri, lalu mengatakan bahawa kata-kata itu daripada aku. Aku Tuhan berfirman, dengarlah, aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan mimpi yang penuh dusta. Mereka menceritakan mimpi-mimpi itu lalu menyesatkan umat aku dengan dusta dan cakap besar mereka. Mereka bercakap dan berdusta. Aku tidak mengutus atau memberikan arahan kepada nabi-nabi itu. Mereka sama sekali tidak berguna bagi umat aku. Aku Tuhan telah berfirman. Beban Tuhan dalam ayat 33. Tuhan berfirman, Hai Yeremia, apabila salah seorang umat aku atau seorang nabi atau seorang imam bertanya kepada kamu, apa perkabaran Tuhan? Engkau harus menjawab, engkaulah beban Tuhan, kerana itu engkau akan dibuangnya. Engkau harus menjawab, engkaulah beban Tuhan, kerana itu engkau akan dibuangnya. Jika salah seorang umat aku atau seorang nabi atau seorang imam menyebut perkataan beban Tuhan, aku akan menghukum dia dan keluarganya. Sebaliknya, setiap orang harus bertanya kepada kawannya dan kepada sanak saudaranya, apakah jawapan Tuhan? Apakah yang difirmankan Tuhan? Mereka tidak boleh menggunakan perkataan beban Tuhan. Jika ada orang yang masih menggunakan perkataan itu, aku akan menjadikan perkabaran aku benar-benar beban baginya. Orang sudah memutahbalikkan firman daripada aku, Allah mereka, Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Hai Yeremia, tanyalah nabi-nabi itu, apakah jawapan Tuhan kepada kamu? Apakah yang difirmankan Tuhan? Jika ada orang yang tidak taat kepada perintah aku itu dan masih menggunakan perkataan beban Tuhan, aku akan memugut mereka lalu membuang mereka jauh-jauh, baik mereka maupun kota yang telah aku berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Aku akan mempermalukan dan menghina mereka sampai selama-lamanya, dan kesudahan mereka tidak akan dilupakan orang. Ya. Bila Tuhan berkata beban Tuhan, ini sangat penting kita mahu merenungnya. Apa maksudnya beban Tuhan? Adakah Tuhan yang memberi beban kepada kita atau kerana ketidaksetiaan kita yang menjadi beban dalam hidup kita? Ya, kita mesti tahu dalam ayat 33 sampai ayat 40. Mari kita berulang lagi. Tuhan berfirman, Hai Yeremia, apabila salah seorang umat aku atau seorang nabi atau seorang imam bertanya kepada kamu, apakah perkabaran Tuhan? Engkau harus menjawab, engkaulah beban. Engkaulah beban Tuhan. Kerana itu, engkau akan dibuangnya.
Jika salah seorang umat aku atau seorang nabi atau seorang imam menyebut perkataan beban Tuhan, aku akan menghukum dia dan keluarganya. Sebaliknya, setiap orang harus bertanya kepada kawannya dan kepada sanak saudaranya, apakah jawapan Tuhan? Apakah yang difirmankan Tuhan? Mereka tidak boleh lagi menggunakan perkataan beban Tuhan. Jika ada orang yang masih menggunakan perkataan itu, aku akan menjadikan perkabaran aku benar-benar menjadi beban baginya. Orang sudah memutarbalikkan firman daripada aku, Allah mereka, Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Hai Yeremia, tanyalah nabi-nabi itu, apakah jawapan Tuhan kepada kamu? Apakah yang difirmankan Tuhan? Jika ada orang yang tidak taat kepada perintah aku itu dan masih menggunakan perkataan beban Tuhan, aku akan memugut mereka lalu membuang mereka jauh-jauh, baik mereka maupun kota yang telah aku berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Aku akan mempermalukan dan menghina mereka sampai selama-lamanya, dan kesudahan mereka tidak akan dilupakan orang. Ya. Ini adalah ayat Tuhan. Mari kita semua bertaubat daripada dosa dan kesalahan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Shalom.